Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey cikgu, hari ini saya akan ajarkan beberapa perkara untuk menyediakan bahan PDPC secara PowerPoint yang boleh diserahkan kepada pelajar. Okey, yang mana kita akan belajar berkenaan dengan cara untuk buat animation dekat dalam PowerPoint ni, beberapa animation asas lah, dan juga cara untuk jadikan slide PowerPoint tu menjadi video. Okey. Okey, so ini adalah muka depan. Biasanya kita akan mulakan dengan satu muka depan. Okey, kalau kata nak tambahkan transition ni dia akan jadi macam ni. Okey, ni dia akan jadi macam ni pada pembukaan video nanti. Bila dia jadi video dia akan mula macam ni lah. Okey. Okey, lepas tu seterusnya pada muka surat seterusnya ni, yang ini tadi saya dah buat sebelum ni, dia punya animation dia. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya lah. Slide seterusnya. Okey, andai katalah ini cara ini adalah cara untuk buat dia punya animation. Okey. So kalau kita nak buat satu-satu animation, kita klik yang pertama, kita klik dulu pada objek. Okey, anak panah dan juga wording ni. Dia perlu anak panah dan juga wording ni Okey, tekan wording ni, tekan control, tekan anak panah pula. Okey. Dalam kita dah klik pada word, lepas tu kita pada keyboard kita tekan control, hold control tu, jangan lepas. Okey, klik pada anak panah pula. Okey, lepas tu kita pilih mana satu animation yang kita nak. Okey, contoh macam saya pilih fly in, so dia akan masuk macam tu. Okey, tapi saya nak dia datang daripada kanan. Jadi saya pergi kepada effect option. Okey, saya pilih from right. Okey, from right. Okey, so dia akan jadi macam tu lah. Okey. Okey, seterusnya wording yang ini pula. Okey, yang ini saya nakkan dia flat in. Okey, lepas tu di dalam flat ini, kalau kata wording yang macam ni, yang ada point-point macam ni, kita boleh buat all in once ataupun by paragraph. Okey, kalau all in once semua sekali dia sekali macam ni lah. Okey, kalau by paragraph dia akan masuk sikit-sikit macam ni. Okey, dia bergantung kepada setting kita. Okey, so inilah caranya. Okey. Okey, andai kata kita nak buat yang lain pula, contoh macam ni macam ni. Okey, ni kita klik dulu pada word, pada wording dia dan juga pada shape. Okey, lepas tu add animation, flat in. Okey, ini saya nak tukar dia turun daripada bawah. Turun daripada atas. Okey, so ni saya pilih untuk dia naik daripada bawah. Flat in on bottom. Okey, yang ini turun daripada atas. Okey, effect option from top. Okey, so macam itulah. Okey. Jadi itu adalah cara untuk add animation pada slide kita. Okey. Andai katalah seterusnya dah selesai. Okey, dah selesai. Okey, kita nak record, kita nak hantar pada pelajar. Okey, kita perlu tekan slideshow. Okey, record slideshow. Okey, record slideshow ni dia ada dua bahagian. Dia ada dua bahagian lah. Yang pertama, start recording from beginning. Yang kedua, start recording from current slide. Okey. Okey, start recording from beginning ni maksudnya kita nak start daripada page yang pertama ni lah. Okey. Tapi andai kata kita nak edit untuk page tu sahaja, kita kena tekan, contoh saya nak edit untuk page ini sahaja, saya kena tekan pada button start record from current slide. Okey, so kita cuba pergi buat satu per satu. Okey, tekan ni from beginning. Okey, ni tick je dua-dua ni. Okay, lepas tu tekan start recording. So selepas ni saya akan tunjukkan lah macam mana cara untuk record slide kita untuk dihantar kepada pelajar sekali dengan penerangan suara kita dengan lebih mudah. Okay, so start recording. Okay, so macam ni. Ni saya cuba saya buat contoh untuk terangkan kepada pelajar. Baik pelajar-pelajar, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, sejarah tingkatan 4, bab 3. Dalam bab ini, kita akan belajar berkenaan beberapa perkara. Okey, latar belakang Perang Dunia Pertama. Okey. Yang pertama, faktornya adalah persaingan kuasa imperialis. Perkembangan revolusi perindustrian menyebabkan persaingan dalam kalangan imperialis di Eropah.
Yang kedua, Pakatan Ketenteraan. Pemusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah yang disertai beberapa negara dan Pakatan Bertiga. Okey, Pakatan Bertiga ini juga disertai daripada beberapa negara. Seterusnya, krisis rantau Balkan. Krisis di rantau Balkan berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dan juga Serbia. Okey, jadi ini adalah antara faktor bagaimana dan kenapa boleh tercetusnya Perang Dunia Pertama. Okey, pengakhiran Perang Dunia Pertama yang ditamatkan dengan Persidangan Damai Paris. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari. Syarat ini bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Okey cikgu-cikgu, so macam itulah cara penerangannya. Okey, sepanjang cikgu-cikgu bercakap tadi, sebenarnya suara cikgu-cikgu direkodkan. Termasuk di slide ni, apa yang saya cakap sekarang direkod di slide ni. Okey, suara ini direkodkan slide by slide. Maksudnya kalau kita bercakap pada slide tu sahaja yang akan ada suara kita. Next slide, dia akan simpan suara yang pada next slide pula lah. Okey cikgu-cikgu, so jadinya untuk apa kita tutup presentation ni ataupun untuk stopkan record suara kita dan juga animasi yang kita akan jalankan, tekan bintik 3 kat bawah ni. Okey, lepas tu end show lah. Okey, end show. Okey, so bila end show, okey, cikgu-cikgu akan tengok di setiap slide yang cikgu-cikgu bercakap tadi, dia akan ada gambar speaker. Okey, so ni bila tekan, baik pelajar-pelajar, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, sejarah tingkatan 4, bab 3. Okey, so suara cikgu-cikgu tadi akan direkodkan mengikut slide. Bila cikgu tekan next, so slide yang suara yang ini dia akan kekal di slide ni. Maksudnya kita boleh edit lah. Okey, kita boleh nak di slide ni tadi apa yang kita cakap pada slide ni kita nak buang ke, kita nak nak kekalkan ke yang ada. Contoh macam ada yang tak kena kan tadi apa yang kita cakap, kita sasul ke dan sebagainya. So boleh tekan ni lah, boleh klik pada speaker ni, tekan delete. Okey, so dia akan hilang lah. So nanti slide ni takkan ada suara. Okey, so andai kata cikgu-cikgu ni semua dah sedia, dah siap buat animation, dah siap record suara setiap slide ni. Kalau cikgu tengok dekat ni tadi slide 3 slide yang kita ada ni tadi ada gambar speaker. Jadi ni berlainan lah. Kalau on yang ni, dia yang kita cakap pada slide ni saja. Kalau ni dia yang cakap pada slide ni saja. Okey, jadi andailah kata cikgu-cikgu semua dah selesai untuk export ataupun untuk jadikan slideshow ni video. Okey, so dah sedia, tadi dah habis record apa semua. So tekan pada file ni, tekan pada file, tekan export, create a video. Okay, pastikan dekat sini dia use recorded timings and narration. Okay, masa ni tak payah diusik, tak perlu diusik. Walaupun kita tahu satu slide tu kita bercakap panjang, tapi dekat sini tulis 5 je. Tak apa, tak payah diubah-ubah, tak perlu diubah-ubah. Okay, tekan di create video. Okay, kita carilah dekat mana kita nak simpan. Okay, dekat mana kita nak simpan. Okay, kita simpan, contoh kita simpan dekat ni lah folder. Okay, so desktop lah, saya save dekat desktop. Okay, so kita namakanlah file tu. Perlu cikgu namakan folder yang kita nak simpan tu dengan nama yang lebih proper lah, supaya nanti senang kita nak cari. Okay, so lepas tu tekan save. Okay, bila tekan save, cikgu akan nampak ada satu indikator dekat bawah ni. Nanti dia akan gerak ke depan sampai habis. Bila dah habis tu maksudnya video cikgu dah sedia untuk ditonton. Tu kita nampak Okey, jadi lepas tu nanti cikgu boleh play video tu macam biasa. Gunalah VLC ke, Windows Media Player ke. Cikgu boleh boleh buka dan boleh tengok sendiri. Sesuai tak? Cantik tak susunan dia tu? Semacam mana yang kita nak. Okey ya cikgu-cikgu? Okey. Jadi selepas itu bolehlah kita edit video yang ada tu mengikut kreativiti masing-masing. Kita nak tambah intro, outro ke, kita nak nak letak muzik ke sebagai background terpulang. Okey, tak ada masalah. Menggunakan software untuk video editing yang ada lah. Macam saya pakai Corel Studio. Okey, saya pakai Corel Studio. Jadi saya tambahkan intro dan juga outro dan saya tambahkan background music. Tapi diingatkan supaya background music, apabila ditambah background music di dalam video slide tadi, pastikan supaya background music ni suaranya adalah lebih rendah berbanding suara di dalam slide. Okey, sebab apa? Kalau tidak nanti bila
suara backgroundnya terlalu kuat ataupun background musiknya terlalu mengganggu, nanti pelajar tak akan ada fokus tentang apa yang akan kita sampaikan. Okey, jadi cikgu-cikgu, jadi mudah sahaja sebenarnya benda ni. Okey, jadi nanti cikgu-cikgu boleh cuba dan buat satu persatu lah. Okey, contohlah tadi pada bahagian ni, pada slide yang ketiga ni tadi, tambahan ni tambahan. Pada slide yang ketiga ni tadi, cikgu-cikgu macam ada benda yang tertinggal ataupun nak dibetulkan. Klik sahaja ni, delete. Lepas tu pergi kepada slideshow. Okey, record slideshow. Start recording from current slide. Okey. Tadi kalau tadi kita pilih ini dia akan ambil daripada awal. Okey. Jangan tersalah tekan pula, sebab bila cikgu dah siap record suara semua sekali, bila cikgu tekan ni, dia akan delete yang lepas punya. Dia akan automatic delete without ask permission, tanpa minta persetujuan persetujuan daripada cikgu. Jadinya dia akan padam record yang sebelum ni dan dia akan masukkan record yang baru. So kalau untuk slide ini sahaja, so tekan start recording from current slide. Okey, so arahannya samalah, tekan ni start record dan boleh record semula suara kita. Okey, jadi itu dia tadi cara-cara untuk tambah animation, record suara. Jadi itu sahaja cikgu-cikgu perkongsian saya untuk hari ini. Diharapkan semoga ilmu ini bergunalah untuk cikgu-cikgu semua. Okey, sekian itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.